Baik, bila Syekh Ibn Atta' kata syu'aul basirah ini, cahaya basirah ni, mata hati manusia ni, bila dia diterangi dengan cahaya ni, bila manusia mencapai darjah ini, apa yang dia dapat? Nak tahu seseorang tu berada pada tahapan ini, tahapan syu'a'al basirah, mendapat cahaya makrifat ini, iaitu kata Syekh, yushhiduka qurbahu minka, iaitu hatinya mula dapat melihat, dapat merasai, dapat menyedari dan meyakini dekatnya Allah Ta'ala dengan dirinya. Baik, contoh yang lebih, mungkin kita boleh tengok contoh lain pula. Nak tahu ehwal hati kita ni, ada tak ehwal dekat tadi tu? Baik, contoh mudah. Kita ada duit, dan duit itu duduk dengan kita dalam kocek kita. Orang yang jauh ni, hati dia, dia rasa dia boleh beli apa saja dengan duit yang ada. Dia boleh dapatkan apa saja. Tapi tetap dia tahu, kalau Allah Ta'ala tak izin, dia tak akan dapat. Keyakinannya, kita tetap yakin bahawa apa yang tidak diizinkan Allah tak akan berlaku. Itu dari satu segi, akidahnya ada. Tapi dari segi perasaan yang mengisi jiwanya, dengan duit yang dia ada ni, dia rasa dia boleh beli apa saja. Dia nak benda boleh belaka atas duit ada dengan dia. Berbanding dengan seseorang lain ni, duit tetap sama, ada juga dalam kocek dia banyak, tapi dia rasa tak tentu lagi dengan duit aku ni aku boleh dapatkan itu dan ini. Perasaan lain-lain. Keadaan sama, perasaan lain-lain. Yang satu tu dia kata, ikut anda aku nak, boleh lah ke dalam tangan aku. Tapi kalau tanya dalam akidah, tetap dia akan balik kepada akidah yang asal. Yang ni tak akan berlaku kalau tidak diizinkan Allah. Tapi dalam perasaan yang mengisi itu, dalam tangan kita, tak kita, duduk dengan kita belaka, maka itu dikatakan jauh. Yang dekat ini, sekalipun duduk dalam kocek dia, tak tahu lagi jadi hak kita ke jadi hak orang, tak tahu lagi. Duduk tangan kita dah ni, dalam kocek kita dah ni, tapi makrifat yang mengisi hati dia tu, yang menunjukkan hatinya tu lebih dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga dia tak yakin bahawa hak duduk dengan dia ni belum tentu akan jadi rezeki dia. Belum tentu lagi. Kau akan jadi rezeki orang kat lagi. Mungkin jadi rezeki kita, mungkin jadi rezeki orang. Mungkin boleh ke orang, mungkin hilang, dan sebagainya. Jadi kesedaran makrifat itulah yang menentukan dekat atau jauhnya seseorang. Demikian juga contoh yang senang, makanan duduk depan mata. Makanan kita duduk depan mata. Makanan kita lah. Jadi orang yang hatinya jauh sikit ni, dalam keyakinan tetap adalah, kalau ada rezeki aku adalah, itu keyakinan dia. Tapi dalam perasaan yang mengisi hati dia ni, depan kita ni memang hak kita dah, tak jadi hak orang dah. Tapi bagi orang yang hatinya lebih dekat dalam makrifatnya, hak duduk depan mata pun tak yakin lagi. Mana kan tahu kat lagi jatuh, ni mari makan kucing tak sedar, tak tahu. Ataupun kawan mari pasing ke orang. Jadi tak tahu hak duduk depan tu hak dia ke hak orang lagi. Sebab apa? Kerana hatinya yang dekat. Dekat kan? Dekat kerana memandang ketentuan Allah. Tak tentu lagi hak depan aku ni akan menjadi rezeki aku. Tak tentu lagi. Kenapa? Kerana makrifat hatinya memandang bahawa pemberi rezeki ni Allah Ta'ala, yang dia boleh beri kepada siapa saja. Jadi hak duduk depan kita pun kita tak yakin hak kita. Dari segi perasaan. Itulah keadaan yang dikatakan lebih dekat. Lebih dekat. Jadi yang menentukan dekat atau jauhnya adalah makrifat hatinya itu. Itulah yang mengukur dekat atau jauh seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh lain, kita ini bekerja dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Maka di antara kita ni ada yang berpandangan
bila dia berusaha melakukan sesuatu dan cukup sebab musabab dia tu, dia rasa yakin boleh kita dah kali ni. Boleh kita dah, tak boleh orang dah. Sebab apa? Sebab musabab dia tu cukup lekat. Tapi berbanding dengan seseorang yang lain ni, dalam keadaan sebab musabab cukup lekat dah ni, ada kata tak boleh kat orang dah, dia boleh kita dah ni, tapi dia sendiri tak tahu lagi ni, manakan tahu kalau bukan takdir kita nak jadi apa cerita, kita tak tahu. Takdir Allah sekalipun cukup lekat dah syarat-syaratnya boleh kita ni, tapi hakikatnya bukan hak kita lagi, dan tak tentu lagi boleh hak kita. Yang itu lebih dekat hatinya. Maka inilah ukuran dekat atau jauh seseorang itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Maka demikianlah Syekh Ibn Atta' menyatakan, apabila basirah manusia ini dia bercahaya, ada syu'a', maka antara yang mengisi hati dia itu adalah dia melihat dekatnya Allah Ta'ala dengan dirinya. Itulah maknanya. Yani segala perkara itu dia rasa Allah Ta'ala lebih dekat daripada diri dia sendiri. Milik dia, memang milik dia lah, tapi oleh kerana dia mencapai syu'a' al-basirah ni, dia sendiri tak yakin lagi bahawa hak duduk tangan dia ni akan masuk dalam mulut dia ke tak, dia tak yakin lagi. Yang menjadikan seseorang seperti ini, kenapa? Kerana syu'a' al-basirah, mata hati dia tu diterangi dengan makrifat sehingga melihat hakikat sebenar bahawa yang akan berlaku atas ketetapan Allah. Dah kita yakin hak duduk tangan kita ni masuk mulut kita, tak yakin. Tapi ghalibnya, kebiasaannya memang akan masuk mulut kita lah, tapi keyakinan kita boleh jamin, tak boleh beri jaminan. Kecuali yang sesuai muafakat dengan kehendak Allah, masuklah dalam mulut kita, jadilah rezeki kita. Itulah. Jadi kata Syekh Ibn Atta', bila basirah manusia ini bercahaya, terang, antara yang akan dirasai, antara yang mengisi mata hatinya adalah dekatnya Allah. Sedar, mari kesedaran, mari perasaan dekatnya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala lebih dekat dengan dirinya. Yakni keyakinannya terhadap Allah Ta'ala itu lebih terasa, disedari dan dirasai. Allah Ta'ala Maha Kuasa, meliputi segala-galanya, kesedaran itu ada. Allah Ta'ala lah yang menetapkan sesuatu itu, hidup atau mati, senang atau susah, kaya atau miskin, berjaya atau gagal, atas ketetapan dia belaka. Perasaan-perasaan itu mengisi hatinya. Yang itu lebih dekat berbanding usahanya sendiri. Yang itu lebih dekat daripada sebab musabab yang lain. Itulah yang dikatakan dia dapat melihat dekatnya Allah Ta'ala. Yani dekatnya kenyataan sifat-sifatnya, ta'aluk sifat-sifat Allah Ta'ala terhadap dirinya itu. Inilah tanda orang yang hatinya itu telah mendapat syu'a' al-basirah, cahaya mata hati. Tahapan yang kedua, itu tahapan yang pertama. Bila manusia basirahnya itu bercahaya, dia akan mula merasai Allah Ta'ala itu dekat dengan dirinya. Yang ini menyedari tentang kekuasaan Allah ke atas dirinya itu, menyedari dan merasai tentang ilmu Allah Ta'ala meliputi segala dirinya, menyedari dan merasai bahawa samak basar Allah Ta'ala itu sentiasa melihat dan mendengar terhadap dirinya itu. Mari kesedaran itu. Itulah yang dikatakan menyaksikan dekatnya Allah Ta'ala. Timbulnya kesedaran dan perasaan di dalam hatinya, mengisi di dalam hatinya. Baik, tahapan yang kedua yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ini, iaitu Ainul Basirah, pandangan mata hati yang lebih terang, dinamakan Ain al-Basirah. Tadi syu'a', cahaya mata hati. Sekarang mata hati itu sendiri, Ain al-Basirah. Baik, macam mana kita nak tahu seseorang itu berada pada tahapan Ainul Basirah ni? Bagaimana kita nak tahu seseorang itu sudah mencapai tahap Ainul Basirah? Maka kata Syekh Ibn Atta', tandanya
iaitu dia dalam hubungan dengan Allah Ta'ala itu yushhiduka adamaka liwujudihi, iaitu Allah Ta'ala akan memperlihatkan pandangan di dalam mata hati dia itu bahawa dia ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi, semata-mata melihat benarnya kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Artinya apa? Yani manusia apabila seseorang tu bila dia sampai ke tahap hakul basirah ni, ainul basirah ni, dia rasa diri dia dan sifat-sifat diri dia ni seolah macam tak ada dah, kerana terlalu yakin dengan kewujudan Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Contohnya guana, bila seseorang itu dikurniakan Allah pada tahapan ini, dia rasa dia sudah tidak memiliki apa-apa daya upaya lagi dah. Kenapa? Kerana terlalu yakin, terlalu tersedar, ada kesedaran dalam hati dia tu, dan ada keyakinan yang tinggi bahawa yang maha kuasa sebenar-benarnya hanyalah Allah saja. Tak ada dah kekuatan atas kekuasaan dirinya. Antara alamatnya akan tercabut dari dalam dirinya itu sifat takabur dan ujub. Cabut. Bangga diri, sombong diri, merasa diri itu, keakuan tu cabut. Tak ada dah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menzahirkan pada pandangan mata hati dia tu dapat melihat kebenaran Allah Ta'ala lah yang maha kuasa. Dia lah maha berkehendak. Dirinya sudah tak ada apa-apa lagi dah. Dirinya seolah macam tak ada dah. Sudah tidak ada lagi. Maka itulah keadaan orang yang berada pada tahapan ainul basirah, iaitu dia melihat kebenaran Allah. Allah Ta'ala maha wujud, maha kuasa, maha berkehendak. Dirinya tak ada apa-apa lagi dah. Inilah yang disebut dalam tasawuf sebagai fana. Fana ni hilang keakuan diri dia tu pada pandangan keyakinan hati dia tentang keakuan dirinya, tentang sifat-sifat makhluk, sudah sirna, sudah fana dari pandangan mata hati, sehingga dia tidak melihat lagi kudrat pada makhluk ni, sudah tidak melihat lagi kudrat dirinya, semata-mata yakin kekuasaan itu hanyalah semata-mata kekuasaan Allah, kudrat Allah. Ini darjah orang fana. Kita nak faham ilmunya dulu. Jadi orang yang berada pada tahap ainul basirah ni, dia dapat melihat kebenaran sifat-sifat Allah Ta'ala tu dalam masa yang sama, menyebabkan pandangan dia terhadap sifat makhluk ni, dia melihat makhluk sudah tidak memiliki apa-apa lagi dah. Kerana melihat benarnya kudrat Allah, merasakan makhluk sudah tidak ada apa-apa lagi. Dalam keadaan inilah seseorang itu, kalau seseorang itu mencapai darjah ni, kadang-kadang berlaku tindakan-tindakan yang aneh sikit. Di sinilah kita boleh faham kenapa setengah mereka ini melakukan sesuatu tak ambil kira sebab musabab, tak ambil kira dah. Kerana mereka berada pada darjah ni, dan mereka boleh berbuat seperti itu. Boleh buat. Baik, contohnya macam mana? Contoh nak faham ainul basirah ni, tindakan dia tu. Baik, contohnya yang kita akan temui, kita akan tengok kisah para awliya yang sangat banyak dalam kitab-kitab mereka itulah. Bila kita baca kisah-kisah seperti itu yang akan saya contohkan satu dua ni, kita akan faham dia benih berada pada tahap mana dan boleh tak dia buat gitu. Baik, kita ni manusia dan bergantung pada sebab musabab. Kalau lapar nak makan, kalau letih nak tidur, kalau sakit nak ubat. Itu sifat manusia, terikat dengan sebab musabab. Terikat, kita terikat. Lapar je perlu nasi, perlu makanan. Dahaga perlu air. Itu sifat kita terikat. Jadi syarak menyuruh kita supaya mengambil kira sebab musabab ni. Kalau lapar, cari makanlah. Carilah makanan, sedialah makanan.
Kalau nak pergi berjalan ke tempat mana-mana, nak pergi musafir, sedialah bekalan makanan. Itu diharuskan, bahkan disuruh. Tapi bagaimana dengan orang yang melakukan perkara-perkara seperti ini ni tanpa mengambil kira sebab musabab ni? Dia nak pergi musafir ke tempat yang jauh, dia tahu tempat tu tak ada kedai, tak ada bekalan makanan, tak ada, tapi dia pergi tanpa bekalan makanan. Dia nak musafir satu tempat yang tahu jarak jauh, dan dia tahu tengah jalan tu tak ada benda, orang tak ada, kedai tak ada, sumber makanan tak ada. Dia ni sendiri pula tahu nak lalu jalan tu tidak menyediakan bekalan makanan. Mana? Maka di sinilah ulama tasawuf menjelaskan. Saya nak jelaskan hukum dia dulu sebelum kita nak tengok sebab apa orang boleh buat gitu tu. Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih telah menjelaskan perkara ini banyak sekali lah dalam kitab-kitab beliau tu. Kata Imam Ghazali, mafhumnya, kesimpulan mudahnya, kalau kita ni lemah keyakinan, tak ada kekuatan hati, lemah keyakinan, tak tahan sabar, kita tak boleh buat gitu. Kita tahu perjalanan ni susah, memerlukan bekalan dan sebagainya, kita nak pergi juga tak ada bekalan. Dan bila kita susah, kita akan menanggung kesusahan tu. Kita tak tahan sabar. Kita akan bersungguh, kita akan jadi sehingga kewajipan-kewajipan agama tak dapat dilaksanakan. Mungkin kita menderita dan sebagainya, dan kita ni jadi hilang pedoman. Jadi kalau orang seperti itu tak boleh buat gitu. Dia kena cari sebab musabab tu. Kena ambil bekalan. Kalau dia tahu dia tidak memiliki jiwa yang kuat, keyakinan yang kuat dan sabar yang kuat. Tapi bagi orang yang memiliki kerohanian yang kuat, keyakinan yang teguh dan sabar menghadapi kepayahan ni, dia boleh buat gitu. Sekalipun dia tahu perjalanan ni tak ada bekalan dan dia menempuh perjalanan tu tanpa bekal, dia boleh buat. Baik. Hak yang dikatakan boleh buat itulah sebenarnya antaranya yang disebut sini ni, iaitu orang yang darjat keyakinannya itu ainul basirah, iaitu dia melihat hanya kekuasaan Allah semata-mata, yang lain sudah tidak ada apa-apa lagi dah. Kalau hak pertama tu dah syu'a al-basirah, cahaya mata hati ni, dia meyakini tentang kekuasaan Allah. Dalam masa yang sama, dia masih lagi merasai usaha dirinya tu, kudrat dirinya tu masih dia sabit lagi, masih dia merasai kudrat dirinya, kudrat makhluk. Cuma dia rasa kudrat Allah Ta'ala tu lebih dekat daripada kudrat dia. Maksudnya kekuasaan Allah Ta'ala itu lebih lebih jelas dalam menentukan sesuatu berbanding kudratnya, usahanya tu. Itu orang yang berada pada darjat syu'a al-basirah. Macam kita sekarang, kita yakin kepada kekuasaan Allah, tapi dalam masa yang sama kita rasa kita ni ada kedrak juga untuk melakukan sesuatu. Tapi kita tetap yakin sesuatu tu tak akan berlaku kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Jadi kita rasa kita pun ada kudrat usaha tu untuk melakukan sesuatu. Baik. Pada waktu kita rasa kudrat kita ni lebih berat dalam hati kita dalam mencapai sesuatu perkara ni, kita roliknya hari ni kita rasa kudrat kita, perasaan kita, bukan keyakinan. Perasaan kita lebih bergantung kepada kudrat kita berbanding kudrat Allah. Dalam keyakinan kita tetap yakin bahawa semua tu tak akan berlaku kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Tapi yang kita rasa ni, yang memenuhi perasaan kita ni, hati kita ni lebih bergantung kepada kudrat usaha kita ni. Itu maksudnya. Jadi orang yang saya sebutkan tadi tu, itulah orang seperti kita ni, orang awam. Orang awam. Dan tidak batal i'tikadnya, jangan kata batal. Sebab dia tetap yakin tak akan berlaku sesuatu kecuali dengan kudrat dan iradat Allah.
Tapi kepercayaan hati dia ni, pautan hati tu banyak bergantung pada usaha dia lagi. Banyak bergantung kepada usaha dirinya. Dalam kadang dia percaya kepada kudrat dan iradat Allah. Tu kita hari ni lah. Dan tidak salah. Contohnya kita tahu, kalau tak makan, matilah. Tak makan, mati. Lapar perut, tak makan, mati kita. Kita tahu yang menghidup dan mematikan itu adalah kekuasaan Allah, ketentuan Allah. Kita percaya tu. Tapi dalam hati perut kita, tak ada nasi, mati aku. Tak ada nasi, mati aku. Berat ni, berat mari nyakut hati kita tu. Tak ada benda ni berat. tak ada makanan, tak ada nasi, padam. Jadi pautan hati kita tu lebih kuat kepada sebab tu berbanding dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Itulah jiwa kita hari ini. Dan jiwa seperti inilah yang dikatakan jiwa yang berada pada maqam asbab. Jiwa yang terikat dengan sebab musabab dan perlu ambil kira sebab musabab tu. Dan tidak salah mengambil kira sebab musabab. Jadi kita hari ini seperti itu. Baik. Apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' pada maqam pertama tu, Syu'a' al-basirah ni, cahaya basirah ni lain daripada keadaan kita tadi.